Assalamualaikum, nama saya Nur Hayati Rahab binti Hashim, memegang nombor matriks 211120. Video hari ini merupakan tugasan bagi khusus perkembangan kurikulum Bahasa Melayu. Hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan kurikulum. Kurikulum sebagai satu program yang mengandungi aktiviti pembelajaran dan disusun oleh guru untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif yang telah ditentukan. Kurikulum dilaksanakan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu menekankan unsur-unsur utama seperti aspek jasmani, rohani, mental dan juga emosi. Matlamat dan tujuan kurikulum ini berdasarkan sukatan pelajaran, bahan-bahan pelajaran, sistem pelaksanaan dan penilaian kurikulum yang lengkap dan sempurna. Selain itu, kurikulum mengandungi dua bahagian di mana terdapat kurikulum formal dan kurikulum tersembunyi, di mana seperti yang kita tahu, kurikulum formal memberi penekanan kepada pengajaran yang disediakan oleh guru mengikut jadual waktu di sekolah dan sukatan pelajaran yang ditetapkan. Manakala, kurikulum tersembunyi pula memberi penekanan kepada interaksi sosial, psikologikal yang berlaku di luar bilik darjah seperti melibatkan emosi, rohani dan juga jasmani. Baiklah, seterusnya, apa yang dapat saya rumuskan di sini ialah dua bahagian yang terdapat dalam kurikulum ini selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Seterusnya, persoalannya di sini ialah, adakah kurikulum mata pelajaran Bahasa Melayu sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan negara? Pada pandangan saya, kurikulum mata pelajaran Bahasa Melayu ini sejajar dengan matlamat yang ingin dicapai oleh falsafah pendidikan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap kemahiran disusun dan dilaksanakan mengikut standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Mengikut kemahiran yang disediakan seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan aspek seni bahasa. Seterusnya, aspek penilaian serta pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlandaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Di samping itu, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan akan melibatkan penggabung jalinan. Contoh yang saya selitkan di sini ialah guru akan melaksanakan aktiviti mendeklamasikan sajak. Dalam pelaksanaan aktiviti ini, kita dapat melihat aktiviti ini akan melibatkan beberapa kemahiran seperti kemahiran membaca, mendengar dan bertutur serta aspek bahasa. Kenapa saya berkata begitu? Kerana ketika mendeklamasikan sajak, pelajar akan membaca teks sajak tersebut dan sebelum pelajar itu mendeklamasikan sajak, pelajar itu akan mendengar contoh cara mendeklamasikan sajak yang betul oleh guru mereka. Apa yang dapat saya rumuskan di sini ialah pelaksanaan kurikulum ini dapat membantu guru-guru dalam mendidik murid-murid dengan pelbagai kemahiran yang ditekankan dalam di SKP. Di samping itu, dapat mengasah kemahiran insaniah seperti berkomunikasi, keyakinan diri dan beberapa kemahiran lain untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan ini, mereka dapat menggunakannya pada masa yang akan datang untuk diri mereka sendiri, masyarakat dan negara. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.